Hello, selamat sejahtera kami ucapkan kepada Puan Adawiyah dan rakan-rakan BNK sekalian. Pada hari ini, kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri, Elsa, Haikal dan juga Nurin akan menerangkan tentang implikasi sasya guru cemerlang. Sebagai pengenalan, mari kita membuka pandangan tentang guru cemerlang. Apabila kita bercakap tentang guru cemerlang, kita bukan sahaja bercakap tentang seseorang yang mampu mengajar dengan baik, yang hebat untuk mengajar, ataupun mempunyai hasil keputusan pelajar yang tinggi. Tapi sebenarnya, guru cemerlang adalah lebih daripada itu. Guru cemerlang ialah pendidik yang menonjol daripada aspek profesionalisme, kepimpinan dan sasya diri. Mereka bukan sahaja berupaya untuk menyampaikan ilmu dengan berkesan, malah menjadi contoh teladan kepada murid, rakan sekerja dan juga masyarakat. Jadi secara ringkasnya di sini, guru cemerlang merupakan seorang guru yang mempunyai sasya-sasya yang unggul, yang mampu untuk menjadi contoh dan juga inspirasi kepada masyarakat. Okey. Jadi, dalam dunia pendidikan masa kini yang semakin mencabar ini, kamu rasa pentingkah seseorang guru itu mempunyai ciri-ciri sasya guru yang cemerlang? Okey, mesti kamu jawab iya kan? Penting. Kenapa? Sebab seseorang guru ini memainkan peranan yang penting dalam membentuk persekitaran sekolah yang positif dan juga untuk membina pelajar yang berakhlak mulia, begitu. Okey, macam yang saya cakap tadi, dunia pendidikan kini semakin mencabar. Okey, kenapa dia mencabar? Sebab kita boleh lihat daripada kes-kes yang berlaku di dunia pendidikan kita pada hari ini, berlakunya kes buli, berlakunya kes pembunuhan dan juga berlakunya di mana murid-murid tidak sudah menghormati guru-guru. Jadi di sini kita boleh nampak yang sebenarnya murid-murid ini gagal untuk dididik daripada rumah ataupun daripada sekolah. Dididik daripada segi dorang punya tingkah laku dan juga pemikiran, sama ada perkara yang mereka lakukan itu betul atau tidak, rasional atau tidak. Jadi untuk menjawab soalan saya yang tadi, adakah seorang guru itu perlu mempunyai ciri-ciri sasya guru yang cemerlang? Jawapannya ialah iya, penting. Sebab seseorang guru itu memainkan peranan yang penting untuk membentuk persekitaran sekolah yang positif dan juga membina generasi pelajar yang berakhlak mulia. Sebab manalah tahu kalau di rumah ibu bapa mereka selalu manjakan mereka. Jadi mereka tidak tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah. Jadi kita sebagai guru, kitalah insan yang perlu turunkan ilmu-ilmu tersebut, yang perlu mengajar mereka untuk berakhlak mulia. Okey, selain daripada itu, sekiranya seseorang guru itu mempunyai ciri-ciri sasya guru yang cemerlang, mereka dapat menjadi contoh dan juga inspirasi kepada murid-murid ataupun kepada orang di sekelilingnya, seperti masyarakat setempat. Kenapa? Sebab seorang guru yang cemerlang mempunyai nilai-nilai seperti keikhlasan, disiplin, tanggungjawab, amanah dan kasih sayang. Dan nilai-nilai inilah yang menjadi seseorang guru itu bukan sekadar seorang pendidik, tetapi juga pembentuk jiwa dan akhlak generasi muda. Oleh itu, mari kita beralih kepada tajuk besar pembentangan kumpulan kami pada hari ini, iaitu implikasi terhadap sasya guru cemerlang. Okey. Kenapa kita perlu memahami implikasi terhadap sasya guru cemerlang? Sebab sasya inilah yang menjadi teras kepada kejayaan sebenar seorang pendidik. Okey, cuba kamu bayangkan ini. Ada seorang guru, dia ni berilmu, cara pengajaran dia ni berkesan, tapi dia tidak berakhlak baik. Maksudnya di sini mungkin dia selalu meninggikan suara, mungkin dia tidak bertanggungjawab, lepas tu mungkin dia selalu memaki muridnya. Jadi kamu rasa senangkah murid mengikut teladan guru itu? Mesti ada yang cakap iya, mesti ada yang cakap tidak. Okey. Kepada yang cakap iya, kamu betul. Kepada yang cakap tidak juga, kamu juga betul. Okey. Kenapa sukar untuk dijadikan teladan? Sebab murid itu tidak suka guru itu. Apabila guru itu tidak berakhlak baik kepada murid tersebut, murid tersebut akan mula berasa benci, mula berasa anti kepada guru tersebut. Jadi di situ dia akan start untuk cancel guru tersebut. Jadi dia tidak mau terima apa-apa sudah teladan daripada guru tersebut. Kepada yang cakap tidak, sebab senang dijadikan teladan, okey, ya, betul juga. Sebab ada murid yang suka bersikap kasar. Jadi di situ dia akan mencontohi sikap guru yang tidak berakhlak ini.
dalam kehidupan sehariannya. Jadi apa yang saya coba sampaikan di sini, tiada guna kalau guru itu berilmu tetapi dia tidak berakhlak mulia. Sebab sama juga dia akan memberikan kesan yang negatif kepada murid-muridnya. Sebaliknya, jika guru itu berilmu dan mempunyai akhlak dan sasya yang tinggi, mereka mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada setiap murid yang diajar. Sebab setiap murid pun senang untuk diajar oleh dia, dan juga setiap murid pun berasa happy dan dihargai bila diajar oleh guru tersebut. Okey. Saya pernah berpeluang untuk mengenali seorang guru daripada sekolah menengah saya. Nama guru saya ialah Cikgu Hanis. Beliau mengajar subjek Bahasa Melayu semasa saya berada di tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Cara dia mengajar sangatlah bagus. Beliau merupakan seorang yang lemah lembut dan juga sangat penyabar. Apabila kami melakukan kesalahan dari segi tata bahasa, dia sentiasa sabar untuk membetulkan kesalahan kami. Sebagai contoh, beliau memberikan contoh-contoh yang menarik dan mudah untuk difahami agar kami dapat memahami penggunaan tata bahasa tersebut. Dan hasil kepada cara pembelajarannya itu berjaya untuk membuatkan setiap murid di dalam kelas saya itu mendapat A untuk SPM Bahasa Melayu. Jadi dari situ saya belajar bahawa sasya yang baik menjadi kunci kepada kecemerlangan seseorang guru. Tanpa membuang masa, marilah kita beralih kepada implikasi sasya guru cemerlang. Okey, jadi antara implikasi sasya guru cemerlang ialah peranan mereka sebagai pemupuk perpaduan dan pembinaan negara bangsa. Okey, saya ada soalan kepada kamu semua. Kamu rasa apabila seseorang guru itu mempunyai sasya guru cemerlang, dapatkah mereka memupuk perpaduan dalam kalangan murid dan juga masyarakat di sekelilingnya? Okey, mesti jawapan kamu iya kan? Dapat. Kenapa? Sebab guru yang cemerlang ini bukan sahaja mengajar mata pelajaran dalam kelas, tetapi mereka juga menjadi contoh kepada murid lain dalam aspek nilai, sikap dan cara berinteraksi dengan orang lain. Apabila guru-guru tersebut mengamalkan nilai-nilai toleransi, bertanggungjawab, kasih sayang, murid-murid akan cuba untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Kenapa? Sebab murid-murid itu mau mencontohi guru yang cemerlang itu. Sebab mereka mengidolakan guru cemerlang itu. Okey, sebagai contoh, di musim puasa, murid yang beragama Islam akan berpuasa kan? Tapi saya sebagai guru yang beragama Kristian, saya tidak berpuasa semasa itu. Jadi, apabila terdapat murid-murid Islam yang mengatakan kepada saya bahawa mereka belum lagi makan, mereka berasa penat, mereka berasa lapar. Jadi, saya perlu menghormati perbezaan yang ada di dalam kelas saya. Dan saya juga perlulah bertoleransi kepada murid-murid yang beragama Islam tersebut dengan cara merehatkan kelas saya selama 5 minit agar mereka dapat mengisi tenaga mereka semula sebelum saya meneruskan pengajaran saya. Okey, jadi sifat dan tindakan guru yang positif inilah yang menanamkan nilai perpaduan dalam diri pelajar sejak kecil lagi. Okey, jadi apa yang saya cuba sampaikan di sini, sifat dan tindakan guru yang positif inilah yang dapat menanamkan nilai perpaduan dalam diri pelajar sejak kecil lagi. Jadi bila banyak guru sudah yang mempunyai sasya guru yang cemerlang, lama-kelamaan nilai yang positif itu mampu berkembang menjadi semangat cintakan negara dan juga rasa bertanggungjawab sebagai warga negara. Kenapa tiba-tiba pasal warga negara pula? Sebab murid-murid akan mempunyai rasa untuk menjaga keharmonian negara. Jadi macam mana menjaga keharmonian negara? Salah satunya melalui perpaduan lah. Mereka akan memupuk perpaduan dalam diri pelajar. Ya, sebagai contoh, mereka tidak menimbulkan pergaduhan, mereka saling bertoleransi, saling menghormati perbezaan. Okey, jadi apa yang kita boleh simpulkan di sini? Sasya guru cemerlang bukan sahaja dapat membentuk individu yang berilmu, tetapi juga dapat membentuk negara bangsa yang bersatu dan sejahtera. Berkhidmat di kawasan hutan belantara bukan halangan bagi seorang guru untuk mencipta kecemerlangan. Ia dibuktikan Ahmad Najmuddin Jaafar yang mampu membimbing murid suku Temiar dari pos Pasik di Gua Musang untuk menempa nama sebagai wakil negara di Korea Selatan. Cikgu Ahmad Najmuddin, 34 tahun, adalah guru sekolah kebangsaan Sri Permai di pos pedalaman orang asli, kira-kira 70 km dari bandar Gua Musang. 3 murid sekolah itu, Romzi Anjang, Siti Salihah Masri dan Mekanik Rabu, mengharumkan nama negara dalam Olimpiad Robot Antarabangsa di Busan
menerusi projek Dekatemiar. Ia menggabungkan idea teknologi sistem robotik yang disesuaikan dengan kehidupan tradisi masyarakat orang asli. Ahmad Najmuddin sebagai guru pembimbing antara 102 warga pendidik yang menerima pengiktirafan pada sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan ke-54 di Kuching, Sarawak semalam. Beliau menerima anugerah khas pendidikan. Anugerah ini saya dedikasikan untuk semua pendidik di pedalaman yang tak pernah lelah menyalakan cahaya ilmu meski dalam keterbatasan. Terima kasih sekali lagi dan selamat Hari Guru. Ahmad Najmuddin tekad bersemangat, cekal dan sabar bagi membangunkan generasi muda negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yep, that's me. Okay, jadi saya mau tanya soalan. Pernah tak awak terfikir betapa besarnya pengaruh seorang guru terhadap masa depan negara? Okay, kita selalu dengar guru membentuk generasi masa depan. Tapi, adakah kita betul-betul faham bagaimana khasiat seorang guru bukan sekadar cara mengajar, tetapi juga mampu mencorakkan identiti murid, perpaduan negara dan kesejahteraan masyarakat? Percaya tak kalau saya kata bahawa kepribadian seorang guru boleh menjadi pembangkit kepada keharmonian nasional? Dalam video ini, kita akan selami dua implikasi besar khasiat guru cemerlang. Yang pertama, guru sebagai pembentuk perpaduan dan pembina negara bangsa. Yang kedua, guru sebagai pembentuk modal insan yang seimbang dan harmonis. Dan sepanjang pembentangan saya ni, saya akan tanya beberapa soalan yang mungkin akan membuat anda berkata, betul juga ya. Mari kita mulakan dengan satu persoalan. Kenapa guru dianggap sebagai agen perpaduan? Jawapannya, kerana guru merupakan individu pertama yang menyatukan murid dari latar belakang yang berbeza dalam satu ruang pembelajaran. Okey, sebagai contoh, dalam satu kelas, kita ada pelbagai bangsa, agama, kepercayaan, bahasa dan budaya. Jadi siapa yang memimpin seluruh perbezaan ini? Guru. Guru cemerlang menunjukkan nilai hormat, kesabaran, toleransi dan kebijaksanaan dalam setiap interaksi. Murid akan memerhati bukan sekali tetapi setiap hari. Jadi, kalau guru berlaku adil kepada semua murid tanpa pilih kasih, maka murid pun akan belajar apa itu keadilan sosial. Okay, pernah tak anda ingat guru yang layanan dia sama rata kepada semua murid? Guru itulah agen perpaduan yang sebenar. Okey, baiklah, yang kedua, membina identiti negara bangsa. Okey, khasiat guru turut mempengaruhi cara murid memahami identiti nasional. Jadi, melalui pengajaran, perlakuan dan budi pekerti guru, murid dapat belajar untuk menghayati rukun negara. Yang pertama. Yang kedua, menghormati kepelbagaian. Yang ketiga, mereka dapat mengenali sejarah tanah air. Yang keempat, murid juga dapat membentuk rasa cinta terhadap negara. Guru bukan hanya mengajar berdasarkan buku teks, tetapi mereka juga mengajar apa maksud menjadi rakyat Malaysia. Okey, yang ketiga, melahirkan generasi yang menjunjung nilai kebangsaan. Bila khasiat guru menyemai dalam aspek toleransi, kesatuan, empati, semangat patriotik, maka murid akan mula membina jati diri kebangsaan yang kukuh. Jadi apa hasilnya? Hasilnya, satu generasi yang memahami kepelbagaian dan mampu hidup dalam harmoni. Inilah asas sesebuah negara, bangsa yang progresif dan stabil. Baiklah, kita beralih kepada implikasi yang kedua, iaitu pembentuk modal insan yang seimbang. Sekarang kita bergerak ke implikasi yang kedua. Tapi sebelum tu, kamu tahu tak apa sebenarnya maksud modal insan? Modal insan bermaksud gabungan ilmu, nilai, khasiat, kemahiran dan karakter seseorang. Ianya juga lengkap dari segi aspek intelek, emosi, sosial, rohani dan fizikal. Dan siapa pula yang menjadi pembentuk kepada semua aspek ni? Guru. Yang pertama, teladan positif, iaitu dapat membentuk kepribadian murid. Khasiat guru cemerlang memberi kesan langsung kepada tingkah laku murid.
daripada cara guru berkomunikasi, menyelesaikan konflik, mengawal emosi dan menghormati orang lain. Semua itu dapat diperhati dan ditiru oleh murid. Inilah yang dipanggil hidden curriculum. Kalau guru sendiri tak berdisiplin, bagaimana murid nak menjadi insan yang berdisiplin? Maka jelaslah bahawa sasya guru ialah tiang utama pembentukan karakter generasi. Okey, yang kedua, mengembangkan potensi murid secara holistik. Okey, guru cemerlang ni tidak fokus kepada akademik saja, tetapi mereka juga membantu murid dalam mengurus emosi, berfikir secara kritis, mengurus masa, memimpin, bekerja dalam berpasukan dan mempunyai integriti. Okey, kita beralih kepada poin yang ketiga, yang itu menyumbang kepada keharmonian sosial. Okey, jadi apabila murid dibentuk menjadi individu yang berbudi pekerti, matang, stabil dalam emosi, bertanggungjawab, menghormati orang lain dan lain-lain, maka lahirlah masyarakat yang aman dan saling memahami. Dari mana semuanya itu bermula? Semuanya bermula daripada sasya guru cemerlang yang menjadi contoh setiap hari di sekolah. Baiklah, jadi apa yang kita dapat belajar hari ini? Sasya guru cemerlang bukan sekadar mempengaruhi murid, tetapi dapat membentuk masa depan negara. Mereka dapat memupuk perpaduan dan membina negara bangsa. Yang kedua, mereka dapat membentuk model insan yang seimbang dan harmonis. Jadi, kita boleh nampak di sini, sasya seorang guru ialah cahaya yang menyinari bilik darjah. Dan cahaya itu akhirnya menerangi seluruh negara. Okay, jadi sebelum saya akhiri pembentangan saya mau tanya satu soalan. Jika sasya guru mampu membentuk generasi masa depan, apakah peranan kita dalam menyokong guru-guru ini? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, bagi memenuhi pembentangan GPP 1092 iaitu Pengantar Pengajian Pendidikan ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai implikasi kepada sasya guru cemerlang. Okey, baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan kepada poin seterusnya iaitu melaksanakan penyelidikan dan kerjasama antara bangsa. Saya tertanya-tanya atau penonton juga tertanya-tanyakan, mengapa guru cemerlang ini perlu melaksanakan penyelidikan dan kerjasama antara bangsa? Ini kerana sasya guru cemerlang melibatkan pelaksanaan penyelidikan dan kerjasama antara bangsa adalah untuk memastikan amalan pengajaran di kelas sentiasa relevan, berasaskan bukti dan diiktiraf dunia. Hal ini demikian kerana pendidikan merupakan bidang yang sentiasa berkembang dan sentiasa mendapat perubahan seiring berlaku perkembangan zaman. Oleh itu, mereka juga harus terlibat dalam penyelidikan untuk mencari penyelesaian baharu bagi masalah pengajaran dan menguji keberkesanan kaedah inovatif dalam pelaksanaan pedagogi masa kini. Kerjasama antara bangsa pula membuka peluang untuk membandingkan beza amalan terbaik antara setiap pendidik di seluruh dunia dan mengadaptasikan model pendidikan yang terbukti berjaya di peringkat global. Bagaimana kita akan melaksanakan hal ini? Penyelidikan ini dilaksanakan bermula daripada kecil-kecilan, seperti contoh melaksanakan kajian tindakan dahulu, iaitu mengenal pasti apa isu yang selalu berlaku dalam kalangan murid dan mengenal pasti pendekatan atau intervensi yang diperlukan untuk kita mencari penyelesaian. Mereka juga kemudian menyebarluaskan penemuan ini daripada penulisan seperti tesis atau disertasi, iaitu melalui penerbitan dan pembentangan ilmiah. Seperti contoh ketika membentangkan tesis iaitu sesi Viva Voce untuk mempertahankan ujian dan bukti kita sebagai seorang pendidik yang berjaya. Jadi, mereka juga bekerjasama di peringkat antarabangsa seperti menyertai projek bersama, menyertai program pertukaran guru antara negara, atau juga melalui jaringan profesional global seperti persidangan atau seminar profesional dan seminar penyelidikan inovasi dalam tarian. Hal ini dapat dibuktikan melalui ujian dan pihak pengurusan sekolah atau kementerian untuk mengubah sesuai dan menambah baik kurikulum sedia ada untuk menjadikannya lebih berkesan. Manakala kerjasama antara bangsa pula membuktikan bahawa amalan yang mereka telah adaptasikan dalam satu pengajaran telah diuji dan diiktiraf dalam konteks pendidikan yang berbeza. Antara contoh seperti pertukaran guru dapat menjadikan sebuah amalan pedagogi itu sentiasa berubah-ubah dan bertukar-tukar berdasarkan pandangan dan pendapat setiap pendidik yang ada di seluruh dunia. Jadi,
Contoh utamanya adalah penyelidikan tindakan bahawa penggunaan teknik gamifikasi atau permainan meningkatkan motivasi belajar dalam subjek akademik. Contoh dalam kehidupan seharian, penemuan ini dikongsikan dalam platform guru serantau atau melalui persidangan antarabangsa. Sebagai contoh, seminar di Educational Research Association yang bertaraf antarabangsa. Hal ini aktiviti ini bertujuan untuk mempromosikan pendekatan pengajaran yang berasaskan data dan integrasi teknologi maklumat zaman kini. Jadi, kesan utamanya, seorang guru cemerlang ini telah bertransformasi menjadi pemimpin pedagogi yang dihormati, di mana keputusannya bukan sekadar rasa, tetapi berdasarkan fakta dan ilmu pengetahuan terkini, lantas meningkatkan kredibiliti seorang pendidik itu dan self-efficiency profesionalisme keguruan yang ada dalam dirinya. Jadi, melalui penyelidikan dan kerjasama, guru cemerlang dapat menjadi pemandu inovasi global yang membawa peluang ilmu bertaraf dunia untuk meningkatkan mutu pendidikan tempatan. Kita pergi ke poin yang seterusnya adalah mengamalkan demokrasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Demokrasi di sini dimaksudkan adalah sebuah kebebasan untuk memberikan murid bertukar pandangan, memberi pendapat dan juga berkongsi apa yang mereka mahukan dalam satu sesi pembelajaran dan pembelajaran. Jadi sebagai seorang guru yang cemerlang yang melibatkan pengamalan demokrasi untuk membina satu persekitaran bilik darjah yang adil, inklusif dan menggerakkan pemikiran kritis dalam kalangan pelajar. Hal ini demikian kerana mereka percaya bahawa pelajar mempunyai rasa pemilikan, sense of ownership terhadap proses pembelajaran mereka. Ini penting untuk memupuk tanggungjawab, kemahiran membuat keputusan dan kesedaran sivik dan kewarganegaraan yang kuat. Ini menjadikan murid menjadi lebih bebas untuk menentukan apa yang mereka mahu. Seorang guru yang cemerlang itu membuat pendekatan dalam pembelajaran yang berkesan. Seterusnya, bagaimana amalan demokrasi ini dapat diterapkan dalam pengurusan bilik darjah? Ini dapat diterapkan daripada aktiviti seperti PBD, iaitu Project Based Learning, pembelajaran berasaskan projek. Seterusnya, pelajar juga dapat membuat satu sistem yang dinamakan pilihan raya kecil-kecilan, kaedah pembentang untuk mereka memilih sama ada apa gaya pembelajaran yang mereka mahukan, seperti kaedah pembentangan, tugasan projek, dan mengadakan perbincangan kelas di mana setiap pandangan, termasuk pandangan yang bertentangan dengan guru, boleh dipertimbangkan untuk kita mencari penyelesaian bagaimana pembelajaran yang inklusif ini dapat diberikan kepada murid-murid. Sebagai contoh dalam konteks sekolah, guru cemerlang ini perlu melibatkan juga rakan sejawat dan pihak luar seperti ibu bapa dan pentadbir sekolah dalam membuat keputusan berkaitan program sekolah. Ini penting supaya murid tersebut, sekalian murid dapat mencari satu Ini berdasarkan bukti yang terdapat dalam pengurusan bilik darjah yang sebenar oleh seorang pendidik, iaitu kesan terhadap kognitif dan sosial murid. Amalan demokrasi dalam bilik darjah merupakan ujar dan bukti kepada teori konstruktivisme sosial di mana pembelajaran berlaku secara optimal melalui adanya interaksi sosial dan komunikasi dua hal yang berkesan dalam pembinaan bersama murid dan seorang guru. Ini secara saintifik terbukti meningkatkan kemahiran komunikasi dan kecerdasan emosi EQ pelajar selain meningkatkan tahap intelligence atau tahap kecerdasan murid, yaitu IQ. Sebagai contoh juga, seorang guru cemerlang ini dapat memulakan tahun ajaran mereka dengan sesi kontrak keras di mana pelajar secara kolektif membincangkan dan menetapkan peraturan bilik darjah. Ini adalah normal di setiap sekolah di mana sebelum bermulanya sesi pengajaran dan pembelajaran, mereka sebagai seorang murid diberikan kepercayaan dan kewakilan untuk memberikan jawatan dan juga tanggung jawab yang harus dipikul oleh mereka sehinggalah habis satu tahun pengajaran tersebut. Jadi, apabila peraturan ini dilanggar, perbincangan diadakan secara berkumpulan untuk mencari penyelesaian. Bukan sekadar guru ini hanya untuk mengenakan hukuman secara unilateral kerana setiap murid perlu belajar bagaimana cara untuk memikul tanggungjawab dan dari sinilah mereka dapat belajar asas kepimpinan dalam kelas. Jadi, implikasi kepada amalan demokrasi dalam kelas mampu dapat mengajar mata pelajaran bukan sahaja mendidik tetapi juga membina kemahiran sivik yang diperlukan untuk murid atau pelajar ini bersedia untuk menghadapi masa depan. Jadi rumusan kepada poin ini ialah sastia guru cemerlang ini diperkukuh melalui dua tonggak utama, yaitu ketekanan dalam penyelidikan dan kerjasama untuk mencapai keberkesanan pedagogi serta komitmen terhadap amalan demokrasi untuk membina pelajar yang holistik dan bertanggungjawab. Kedua-dua ciri ini menjadikan guru cemerlang bukan sahaja seorang pendidik, tetapi seorang cendekiawan, pemimpin, dan arkitek masyarakat yang mampu membina negara bangsa. Pengamalan ciri-ciri ini memastikan impak seorang guru cemerlang melangkaui dinding bilik darjah menyumbang secara signifikan kepada kemajuan pendidikan negara di pentas dunia. Itu saja daripada saya.
Baiklah, berdasarkan video yang kita dapat lihat sebentar tadi, dapat dijelaskan bahawa sistem sasia diri murid yang pernah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sejak tahun 2020 telah dimansuhkan kegunaannya dan digantikan semula dengan sistem sasia salah laku disiplin murid. Hal ini menjadikan kita harus membincangkan bagaimana cabaran dan isu sasia guru cemerlang pada masa kini. Jadi berdasarkan laporan terkini, isu sasia guru di Malaysia memang berkait rapat dengan beberapa cabaran pendidikan kontemporari yang dihadapi oleh negara. Guru-guru ini bukan sahaja harus memikul tanggungjawab pengajaran, namun juga terlibat dalam urusan pentadbiran dan pengurusan sekolah. Mereka juga berhadapan dengan tekanan sistemik juga, isu disiplin pelajar, dan desakan untuk mengubah dan memodernkan sistem pendidikan sedia ada. Mari kita lihat bersama-sama. Berikut adalah beberapa isu pendidikan terkini yang secara langsung mempengaruhi sasia dan profesionalisme guru. Jadi, marilah kita sama-sama mengulas lebih lanjut mengenai isu-isu utama yang dihadapi oleh guru di Malaysia. Jadi, poin yang pertama adalah guru-guru ini sering mengalami beban tugas dan tekanan kerja yang berlebihan. Hal ini demikian kerana mereka lebih banyak melibatkan diri dalam tugas pentadbiran dan pengurusan sekolah berbanding dengan tugas mereka sebagai pendidik, iaitu mendidik dan mengajar murid-murid di dalam bilik darjah. Ini menyebabkan mereka lebih terdedah kepada masalah kesihatan seperti mudah keletihan dan selalu hilang tumpuan semasa menjalankan tugas mereka sebagai pendidik untuk mengajar. Okey, kita akan bahas juga mengenai sistem pentaksiran murid. Sistem seperti yang ditujukan pada video tadi, iaitu pemansuhan sistem sasia diri murid SSDM ini dimansuhkan kerana rasionalnya sistem ini memerlukan guru merekodkan terlalu banyak data tingkah laku murid, dan hal ini sekaligus telah menambahkan beban guru kerana perkara tersebut tidak penting kepada seorang pendidik, tapi dia hanya digunakan untuk kepentingan pengurusan pentadbiran pejabat pendidikan daerah sebagai contoh begitu. Jadi guru ini dapat merasa terbeban dengan tugas merekod ini sehingga Kementerian Pendidikan terpaksa mengembalikan SSDM kepada fungsi asal, iaitu sistem salah laku disiplin murid yang hanya akan merekodkan isu atau senarai salah laku yang dilakukan oleh murid. Hal ini dibuat untuk meringankan tekanan dan memudahkan tugas guru dalam membuat audit serta pemeriksaan intervensi terhadap murid di sebuah sekolah. Contohnya begitu. Seterusnya, kita pergi kepada isu kesihatan mental dan kesejahteraan emosi seorang pendidik yang terjejas disebabkan mengalami tekanan dan keletihan melampau. Disebabkan guru tersebut dibebani dengan tugas-tugas pentadbiran, pengurusan, dan juga tugas-tugas yang boleh dikatakan komitmen dan tanggung jawab selain daripada tugas utama mereka, iaitu mengajar dan mendidik murid-murid di dalam kelas. Hal ini boleh menyebabkan seorang guru tersebut akan mengalami burnout atau juga keletihan yang melampau disebabkan mereka tidak sanggup untuk menahan tugas mereka yang terlalu membebankan diri. Selain itu juga mereka harus memikul tanggung jawab yang besar terhadap satu institusi dan juga untuk menjaga murid mereka supaya berada dalam keadaan yang sejahtera. Hal ini dipicu melalui krisis motivasi dan berlakunya persalaan awal seorang pendidik, di mana ramai guru meletakkan jawatan. Ini dapat dibuktikan daripada berbagai artikel yang pernah menjelaskan isu ini, iaitu sebanyak 19,000 orang guru dilaporkan bersalah awal sejak tahun 2022. Ini berdasarkan statistik yang terdapat pada tahun 2022 sehingga tahun 2025. Fenomena ini telah menunjukkan bahawa krisis motivasi dan kesejahteraan yang serius dalam profesi perguruan itu wujud secara berskala, dan ini menyebabkan profesi perguruan tidak lagi relevan kerana mereka mengalami kekurangan tenaga profesional. Antara faktor pendorongnya kepada seorang pendidik yang memilih untuk meninggalkan tanggungjawab mereka sebagai seorang pendidik yang profesional dan berkompetensi adalah mereka mengalami beban kerja yang banyak, tekanan pentadbiran, iaitu berlakunya konflik atau juga berlakunya masalah dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah, termasuk juga pentadbiran peringkat atasan seperti PPD dan di peringkat kementerian, dan juga persekitaran sosial yang tidak sehat, di mana seorang guru itu terlibat dalam satu circle yang boleh dikatakan tidak baik. Terdapat juga isu tambahan yang kita boleh ulas di sini, seperti isu insentif kepada guru-guru yang bertugas dan berkhidmat, dan juga guru-guru yang
ditempatkan di kawasan pedalaman di seluruh Malaysia, di mana terdapat pemansuhan bayaran insentif perkhidmatan kritikal BIPK untuk pelantikan guru baharu mulai tahun 2020 yang sebelumnya diberikan kepada guru yang ditugaskan atau ditempatkan di kawasan pedalaman. Jadi, pemansuhan ini memang tidak melibatkan guru sedia ada, tapi ini mungkin akan menjejaskan usaha menaik graduan baharu untuk masuk ke dalam bidang perguruan, dan mereka mempunyai stereotip supaya tidak mau ditempatkan di tempat kawasan pedalaman kerana mereka tidak mendapat sumber atau tidak mendapat kelengkapan asas yang mencukupi. Begitu. Kita teruskan dengan isu terakhir yang sekarang ini tengah menjadi hangat dan sensasi menjadi perbualan masyarakat dan juga golongan profesional di Malaysia sekarang ini, iaitu berlakunya reformasi pendidikan oleh YB, Menteri Pendidikan kita, iaitu YB Fadrina Siddiq. Hal ini demikian kerana seiring tamatnya Peran Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, Kerajaan Malaysia telah bersetuju, iaitu Kementerian Pendidikan telah bersetuju untuk membangunkan satu modul. Jadi, seiring tamatnya Peran Pembangunan Pendidikan Malaysia yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013 hingga tahun 2025, memberikan nafas baru dalam sistem pendidikan negara, di mana Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, sekarang sedang giat melaksanakan satu reformasi pendidikan berdasarkan satu modul untuk meningkatkan profesionalisme guru sebagai salah satu daripada 8 keutamaan utama dalam rancangan belanjawan Malaysia untuk tahun 2025 dan 2026. Di mana reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan pengurusan sekolah dengan lebih baik dan secara menyeluruh. Antara inisiatif jangka panjang termasuklah merancang kurikulum persekolahan tahun 2027 yang menekankan flexibility dan responsif terhadap keperluan teknologi, terutamanya kecerdasan buatan yang menjadi asas dan tunggak kepada reformasi pendidikan dan pengajaran pedagogi yang terbaharu di dalam kelas. Keahlian ini juga memerlukan guru untuk sentiasa menyesuaikan diri dan menambah baik kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menuntut murid untuk menjadi lebih independen dan menjadi lebih berdikari untuk mencari ilmu dan mencari sesuatu maklumat dengan lebih pantas hanya di hujung jari menggunakan kecerdasan buatan. Jadi, kurikulum persekolahan 2027 ini menuntut murid untuk menerapkan sikap ingin tahu dan kesanggupan murid untuk mengutamakan proses pembelajaran sepanjang hayat sebagai satu asas kepada kecemerlangan murid dalam generasi akan datang. Di mana ini merupakan satu dimensi penting dalam membina satu sasya seorang guru. Jadi pendekatan ini juga mempunyai wawasan untuk menerapkan pemikiran sistem thinking dalam pendidikan, terutamanya melalui peran pendidikan masa depan Malaysia 2026 hingga 2036 yang akan dijalankan pada tahun hadapan. Pendekatan ini mengajar untuk menganalisis punca akar sesuatu masalah dan bukannya hanya melihat kepada isu atau masalah yang berlaku di sekolah pada masa kini seperti isu buli dan isu gangguan seksual dan juga isu murid yang tidak menghormati guru sebagai pembentuk dan role model kepada pelajar. Terdapat juga satu rancangan terbaru di mana ini melibatkan pengurusan bilik darjah dan pendidik untuk melaksanakan pembelajaran dua hara, iaitu co-teaching. Baiklah, itu sahaja. Agar setelah banyak kita menelusuri dengan lebih lanjut dan mendalam mengenai isu yang kita bincangkan pada hari ini, yaitu implikasi kepada sasya guru cemerlang dan juga isu tambahan yang saya segitkan dalam pembentangan dia ini, yaitu cabaran dan isu masa kini yang menjejaskan sasya guru. Jadi masa sangat mencemburi kita, jadi kita terus kepada rumusan yang kita dapat berdasarkan slide ini, yaitu sasya guru cemerlang membawa implikasi besar terhadap pembentukan modal insan sebagai tokoh kepada perpaduan nasional dan juga pemangkin kepada pembangunan pendidikan negara. Seorang guru bukan sahaja berperanan sebagai penyampai ilmu, tapi juga sebagai pembimbing murid, pemangkin perpaduan dalam kalangan murid dan juga penggerak kepada inovasi pendidikan. Keunggulan sasya guru menjadi asas kepada kejayaan dan juga menjadi tonggak kepada falsafah pendidikan kebangsaan dan keberkesanan Peran Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Oleh itu, guru perlu terus memupuk nilai-nilai murni seperti integriti, profesionalisme, dan sifat empati dalam melaksanakan tugas mendidik dan mengajar. Sebagai seorang guru yang berilmu, berakhlak dan berjiwa pendidik, bukan sahaja dihormati oleh masyarakat, tetapi juga meninggalkan legasi yang akan membentuk masa depan bangsa dan negara yang lebih baik di masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih daripada kami Kumpulan 6.